Kontroversi panas Hana Yo, isu duta Tuhan dan implikasi politik. Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Pada hari ini kita akan membincangkan satu isu yang sangat hangat diperkatakan pada masa kini. Kontroversi duta Tuhan kembali mencetuskan polemik. Apakah ini soal kebebasan beragama atau ancaman terhadap sensitiviti agama di Malaysia? Mari kita bongkar segala fakta dan isu di sebalik kontroversi ini. Jangan kemana-mana, ini adalah Current Sphere MY. Kontroversi mengenai Hana Yo, Menteri Belia dan Sukan kembali menjadi perhatian selepas Mahkamah Tinggi menolak saman fitnah beliau terhadap bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Isu ini berpunca daripada kenyataan Musa Hassan dalam forum yang bertajuk Perjanjian Damai Hat Yai 1989, PKM menyerah diri pada tahun 2020, di mana beliau mendakwa bahwa Hana mempunyai kaitan dengan gerakan evangelis yang berpotensi menggugat kedudukan Islam sebagai agama rasmi dan merosakkan kestabilan negara. Musa membuat dakwaan itu berdasarkan buku autobiografi Hana Yo yang bertajuk Becoming Hana, di mana terdapat beberapa petikan yang menimbulkan persoalan dan keraguan. Dalam buku tersebut, Hana merujuk dirinya sebagai duta Tuhan dan menekankan bahwa penglibatannya dalam politik adalah sebahagian daripada panggilan keagamaan yang lebih besar. Antara petikan yang dipersoalkan adalah apabila beliau menyatakan bahwa Tuhan mahu menuntut semula politik dan perkhidmatan awam di Malaysia demi membetulkannya. Beliau turut menulis bahwa impiannya adalah untuk menjadi pendakwah, tetapi politik telah menjadi platform untuknya melaksanakan panggilan tersebut. Mahkamah Tinggi dalam keputusannya menolak saman Hana Yo dan memerintahkannya untuk membayar kos sebanyak RM40,000 kepada Musa Hassan. Pesuruh Jaya Kehakiman Arziah Mohamed Apandi menyatakan bahwa Musa tidak mempunyai niat jahat dalam kenyataannya dan apa yang diutarakan adalah berdasarkan bukti yang munasabah daripada kandungan buku tersebut. Musa Hassan menyambut baik keputusan mahkamah dan menegaskan bahwa beliau akan terus bersuara demi mempertahankan perlembagaan persekutuan. Beliau menegaskan bahwa adalah menjadi tanggung jawabnya untuk mempersoalkan sebarang kenyataan yang boleh menggugat keharmonian negara, terutamanya apabila ia datang daripada pemimpin awam. Sebaliknya, Hana Yo pula menyatakan rasa kecewa dengan keputusan mahkamah dan mendakwa bahwa kepercayaannya telah disalah tafsir serta digunakan sebagai senjata politik oleh pihak tertentu untuk merosakkan reputasi beliau. Beliau menegaskan bahwa dirinya menghormati perlembagaan persekutuan dan tidak pernah berniat untuk menyebarkan agama Kristen kepada umat Islam. Dalam perkembangan selepas keputusan mahkamah, desakan semakin memuncak agar Hana Yo meletakkan jawatan. Beberapa kumpulan seperti Gerakan Pembela Ummah mendakwa bahwa kehadiran seorang pemimpin dengan ideologi seperti Hana boleh merosakkan kestabilan politik dan perpaduan di Malaysia. Ketua Wanita Bersatu, Mas Ermiati Samsudin, turut menyuarakan pendapat bahwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mengambil tindakan segera dan memastikan isu ini diselesaikan dengan tegas. Mereka juga menggesa agar perkara ini dibawa ke Majlis Raja-Raja Melayu untuk pertimbangan yang lebih serius. Pada masa yang sama, ramai juga yang melihat isu ini sebagai satu serangan politik terhadap Hana Yo yang merupakan pemimpin dari parti DAP dan sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan. Penyokong Hana berpendapat bahwa isu ini sengaja dihangatkan bagi tujuan melemahkan pengaruh politik beliau dan mencipta persepsi negatif di kalangan rakyat, terutamanya umat Islam. Ini bukan kali pertama Hana Yo terpalit dengan kontroversi berkaitan isu agama. Sebelum ini, agensi di bawah kementeriannya, Impact Malaysia, dikecam hebat kerana menganjurkan program lawatan ke gereja yang melibatkan golongan belia.
Program tersebut dianggap tidak sensitif dan menimbulkan syakwa sangka di kalangan masyarakat Islam. Malah, Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) turut menyuarakan kebimbangan terhadap aktiviti tersebut. Walaupun Hanayo menafikan sebarang agenda terselindung di sebalik program berkenaan, isu ini terus membayangi kredibiliti dan integritinya sebagai seorang menteri. Selain itu, penglibatannya dengan kumpulan Overseas Christian Fellowship atau OCF di Australia turut dijadikan senjata oleh pihak lawan untuk mempertikaikan kesetiaan beliau kepada prinsip-prinsip asas negara. Dalam bukunya, Hannah turut menyebut bagaimana kumpulan tersebut melatih pelajar untuk kembali ke negara asal sebagai duta Tuhan dan menyebarkan nilai-nilai Kristen. Di sebalik semua tuduhan dan desakan ini, timbul satu persoalan yang besar. Sejauh mana seorang pemimpin politik dibenarkan untuk menyatakan kepercayaan agamanya secara terbuka? Adakah tindakan Hannah Yeoh dianggap sebagai satu ancaman sebenar atau ini hanya isu yang dipolitikkan untuk kepentingan pihak tertentu? Malaysia adalah negara yang kaya dengan pelbagai agama dan budaya, dan setiap pemimpin politik seharusnya berhati-hati dalam menangani isu-isu yang sensitif seperti ini. Pada masa yang sama, adakah keputusan Mahkamah Tinggi ini akan menjadi satu duluan untuk kes-kes lain di masa depan? Adakah pemimpin-pemimpin lain juga akan diadili dengan standar yang sama apabila mereka bercakap mengenai kepercayaan pribadi mereka? Isu ini jelas lebih daripada sekadar saman fitnah antara dua individu. Ia mencerminkan cabaran besar dalam politik Malaysia di mana garis pemisah antara kepercayaan pribadi dan tanggung jawab awam seringkali menjadi kabur. Dalam konteks yang lebih luas, isu ini turut membuka ruang perbincangan mengenai kebebasan bersuara di Malaysia dan bagaimana isu agama seringkali dieksploitasi untuk kepentingan politik. Rakyat Malaysia kini berdepan dengan dilema sama ada untuk melihat isu ini sebagai ancaman sebenar atau sebagai satu lagi taktik politik yang dimainkan oleh pihak tertentu. Hannah Yeoh dilaporkan akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi dan sudah pasti episod ini belum lagi berakhir. Sementara itu, tekanan terhadap beliau akan terus meningkat, terutamanya dalam situasi politik yang semakin polarisasi di negara ini. Apakah pendapat Anda tentang isu ini? Adakah Hannah Yeoh menjadi mangsa permainan politik, atau ini adalah isu yang perlu dipandang serius? Tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY untuk lebih banyak analisis terkini dan mendalam tentang isu-isu semasa. Jumpa lagi di dalam video seterusnya. Sekian saja, terima kasih.